بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى مشايخنا الكرام، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa dan terus menerus memberi kita nikmat yang cukup banyak. Nikmat kehidupan di saat ada di antara rakan-rakan kita yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesihatan di sebalik adanya orang di sekeliling kita diuji dengan kesakitan, nikmat kelapangan ketika mana ada orang lain di sekeliling kita itu diuji dengan kesempitan waktu, kesibukan, nikmat dan peluang yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Dan dalam masa yang sama kita masih lagi diberi ruang, kesempatan untuk menyuburkan keimanan ini dengan apa? Dengan kita hidupkan dengan mendengar tazkirah yang disampaikan. Moga-moga bermanfaat terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita teruskan pembacaan kitab hadis 40 hadis penawar hati, dan kita akan masuk pada hadis yang ke-20. Pada hadis yang ke-20 yang diletakkan tajuk oleh penyusun hafizahullah taala, kenapa doa ditolak. Baik, kita bacakan matan dan makna hadis, sama-sama kita renung dan kita hayati matan hadis dan makna hadis. Bisanadil muttasil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Baik, yang mana artinya
Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, ini para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang mana maksudnya, hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Dan ia berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, sedangkan makanannya dari harta yang haram, minumannya dari harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah beberapa kali kita sebutkan berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan banyak hadis kepada kita, yang kita mengambil manfaat daripadanya sehingga ke hari ini, yang mana Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 buah hadis. Walaupun kesempatan dia untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti mungkin sebahagian besar sahabat-sahabat yang lain, kerana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia masuk Islam ke tahun ke-7 Hijrah, dia bersempat bersama dengan baginda Nabi SAW sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun dia bersama dengan Nabi SAW. Dan walaupun masa yang singkat bersama dengan Nabi SAW, yang seperti kita selalu sebutkan, dia manfaatkan masa-masanya itu dengan Nabi SAW, walaupun kehidupannya terpaksa menanggung kesusahan, kerana nak masa-masanya itu diisi dengan Nabi SAW. Dan dia menerima doa khusus daripada baginda Nabi SAW, menyebabkan dia mempunyai ingatan yang cukup kuat, sehingga dia meriwayatkan daripada Nabi SAW lebih berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada juga meriwayatkan hadis, tetapi bilangan yang hadis diriwayatkan itu tidak seperti Abu Hurairah, kerana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini, apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, mereka itu berhati-hati meriwayatkan apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW, bimbang akan takut berlaku kesalahan-kesalahan yang diriwayatkan daripada bibir mulia Nabi SAW, maka mereka berhati-hati dan mereka meriwayatkan walaupun hayat mereka, kehidupan mereka itu banyak dengan Nabi SAW, tapi mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lain dengan Abu Hurairah ini, dia mendapat doa yang khusus daripada Nabi SAW, di samping kehidupannya itu banyak dengan Nabi SAW, kerana dia itu termasuk dalam
golongan Ahlus Suffah, orang yang berkhidmat di sekitar Masjid Nabawi, yang seperti kita sebutkan. Baik, itu sebahagian tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada hadis ini? Qala, dikatanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik pula. La yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, ini para rasul. Kerana Nabi SAW ini menyambung dakwah para rasul sebelumnya, sehingga Nabi SAW itu adalah penutup para nabi dan rasul. Dia mewariskan apa yang dijalankan oleh para rasul sebelumnya, dan disebut di dalam hadis ini bima amara bihil mursalin, dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, ini para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah sebut apa? Allah berfirman, hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik, ini yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Kemudian thumma dzakara ar-rajula, Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki, yutilus safara. Yutilus safara, ini dia melakukan satu perjalanan musafir yang jauh, kemudian asy'atsal aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya kusut, berdebu badannya. Kemudian orang ini dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW lagi, sedangkan wa mat'amuhu haram, makanannya tu haram, dia makan daripada makanan sumbernya haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minum pun daripada sumber yang haram. Kemudian wa malbasuhu haram, pakaiannya pun daripada sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan yang haram. Kemudian Nabi SAW sebut, fa anna yustajabulah, macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak perkenankan doanya. Atau kama qal, hadis riwayat Muslim. Kita tengok sedikit daripada keterangan penyusun. Penyusun menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya mencari rezeki dari sumber yang halal, sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum, dipakai atau disumbangkan. Kerana apa? Kerana sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh badan yang tumbuh daripada memakan makanan yang haram itu akan dibakar di dalam api neraka. Nabi SAW, hadis yang lain Nabi SAW pernah sebut, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh subur di badan kita ini daripada sumber yang haram, fannaru awla bih. Maksudnya tempatnya yang paling layak tempatnya itu adalah neraka, wal a'yazu billah.
itu berkenaan dengan makan, minum, dan kita dapat daripada sumber-sumber yang haram, hati-hati kerana dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena mengaji untuk dapat kita bezakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga hadis Nabi SAW secara jelas menyebutkan innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua-dua halal dan haram itu ada satu yang disebut sebagai syubhat. Maka nak tahu halal dan haram ini satu benda yang jelas, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita elakkan melakukan perkara-perkara yang haram ini, apatah lagi dia melibatkan tumbuhnya darah daging kita. Dan dalam masa yang sama kita bimbang kita juga memberi makan anak dan isteri kita wal'iyazubillah daripada sumber yang haram. Kita bimbang kerana di situ tiada keberkatan. Sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu tiada padanya itu adalah tidak ada padanya itu keberkatan. Yang tu kita bimbang. Kalau kita lihat keadaan seorang lelaki yang disebutkan dalam hadis di atas, tentu kita akan berkata, kita tengok hadis yang Nabi SAW sebut tadi, seorang lelaki yang jauh perjalanannya, orang yang bermusafir ini sepatutnya doanya ni mustajab, orang yang musafir. Sebab tu bila kita musafir, ambil kesempatan ketika musafir itu banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa orang yang musafir ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Tetapi apa yang berlaku kepada orang ini, sumber kan disebut kat sini, orang yang seperti itu sangat sesuai untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Asalnya orang yang melakukan musafir, kemudian dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan cukup memerlukan, hatinya itu sudah tentu berada pada tahap sangat-sangat memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana antara kita ini, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya adalah kita merasakan keperluan kita itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keperluan kita ini semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak rasa macam ni, macam mana kita nak rasa macam ni, nak rasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala? Antaranya apabila seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diuji dengan sesuatu penyakit, ataupun diuji dengan ujian yang melibatkan anak dan isteri dan sebagainya, dia berada pada tahap, maksudnya hati itu rendah, rasa memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kita di dalam keadaan kesempitan, hati kita itu sentiasa merasakan keperluan kita, keberhajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menafikan keperluan dan berhajatnya kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia melakukan musafir yang panjang dalam keadaan kusut masai, sudah tentu keadaannya itu disebutkan oleh penyusun sangat sesuai untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Tetapi di sini disebutkan lagi, seorang yang jauh di perantauan, tidak ada sanak saudara, tidak ada handai taulan, dan tidak ada pula tempat untuk mengadu nasib. And itulah antara yang sebabnya doa orang bermusafir ini cepat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah pula tiada tempat kediaman yang memungkinkan ia sedikit mengurus rambutnya yang kusut, dan tidak berpeluang untuk membersihkan badannya yang bermandikan debu. Lalu di dalam keadaan demikian, ia menadahkan tangannya ke langit, meminta belas kasihan daripada Tuhan yang amat pengasih lagi maha penyayang.
Namun Allah Ta'ala tetap tidak akan memperkenan seruannya dan tetap tidak akan mengabulkan permohonannya. Disebut, penulis sebut, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kejam? Kerana orang ini sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meminta pula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perkenankan. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kejam? Tidak, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala memungkiri janji yang telah pun dinyatakan untuk memperkenankannya segala seruan hambanya? Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku memperkenankan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika mana hamba-Ku bertanya tentang aku, maka nyatakanlah, bagi tahulah bahawa aku ini dekat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dekat, mendengar rayuan rintihan hamba-hambanya. Tapi dalam kes lelaki ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perkenankannya? Disebutkan lagi, apakah Allah Ta'ala memungkiri janji yang telah pun dinyatakan untuk memperkenankannya segala seruan hambanya? Tidak, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala enggan memberikan sedikit dari harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si malang ini? Tidak. Penyusun sebut lagi, sama sekali tidak. Tak lain dan tak bukan, nasib yang terlalu malang ini adalah disebabkan daripada makanan, minuman dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Maksudnya, ketika berada di dalam keadaan senang, ketika berada di dalam keadaan lapang, kita tak berhati-hati daripada mana sumber yang kita dapatkan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan batasan-batasan, ini haram dan ini halal. Maka ketika itu, ketika kita berada di dalam keadaan kelapangan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luas di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapakah kita memilih suatu sumber yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka itu kita kena muhasabah. Kenapa? Sedangkan bumi Allah ini luas, maksudnya semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ruang dan peluang untuk kita berusaha mencari sumber-sumber yang halal. Tetapi kenapakah seorang hamba memilih haram yang mengundang? Di sebalik haram itu, yang kita takuti adalah kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh itu disebut lagi, hendaklah kita berhati-hati dalam mencari nafkah kehidupan kita. Kena hati-hati supaya kita tidak terlibat dengan sumber yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang dapat menjadi penghalang terhadap doa yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Kita selalu minta doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk selalu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, jauhkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk dalam beribadah kepada Engkau, ya Allah. Aku berlindung daripada Engkau, ya Allah, daripada hati yang tidak khusyuk dalam beribadah kepada Engkau, ya Allah. Kemudian kita minta wa min nafsin la tashba', dan kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nafsu yang tak pernah merasa cukup, tak pernah kenyang, yashba', tak pernah puas. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi wa min du'a'il la yusma', minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada doa yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada doa ini semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau tidak kita nampak perkenan Allah Subhanahu wa taala secara jelas di muka bumi, di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala tangguhnya di akhirat. Apa yang kita bimbang adalah di sebalik tidak memperkenannya doa kita itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita selalu minta juga daripada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebelum neraka kita minta apa? Aku berlindung daripada engkau ya Allah, daripada kemurkaan engkau ya Allah. Kemudian baru kita minta berlindung daripada neraka. Apa yang kita bimbang adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta apa? Keridaan Allah. Sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Redanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barulah kita minta masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita ini kita kena hati-hati. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita ada panduan di dalam kehidupan kita dalam mencari harta. Harta haram li zatih, haram yang pada zatnya haram yang Allah Subhanahu wa taala sebut, seperti arak, daging babi dan sebagainya, itu haram yang jelas yang mungkin kita jauhkan. Tetapi haram li ghairih, haram sesuatu zat ataupun harta itu halal, tetapi sumber yang kita dapat itu daripada jalan-jalan yang haram, maka itu adalah sumber yang haram yang perlu kita elakkan, kerana di dalam diri kita ni ada seketul daging, iaitu hati, yang perlu kita jaga. Dan seorang mukmin dan seorang muslim itu dipentingkan, apa yang dipentingkan di dalam kehidupan ini adalah keberkatan, soal keberkatan. Apa maksud barakah? Barakah itu adalah ziyadah, maksudnya tambahan-tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sama ada secara hissi, apa yang kita nampak ataupun maknawi, yang keberkatan di dalam kehidupan kita, itulah yang kita harapkan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan apa yang dia nak semua dia boleh beli. Apa yang dicapai, dia nak semua dia boleh capai. Kan? Tetapi sumber daripada hartanya itu tidak maksudnya tidak ada batasannya. Sumber haram dan sumber halal itu tidak ada bezanya. Apa yang malang adalah orang macam ni, kehidupannya ini tidak pernah rasa tenang. Ketenangan ini tidak ada. Kerana apa? Kerana keberkatan di dalam harta, keberkatan dalam kehidupan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nabi SAW sendiri tunjukkan di dalam kehidupan Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW makan satu buah tamar. Buah tamar yang ada sebiji, yang Nabi SAW makan, takut tak ada siapa ambil, takut berlaku pembaziran, tidak ada orang yang makan daripada buah tersebut. Setelah Nabi makan buah tu, malam Nabi SAW rasa melisah, tidak dapat tidur, kerana memikirkan buah itu adalah, adakah buah itu daripada harta sedekah, daripada kurma yang untuk disedekahkan. Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Nabi SAW menerima hadiah. Apa yang Nabi SAW makan itu menyebabkan Nabi SAW tidak senang memikirkan. Maksudnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini melalui apa yang kita makan. Adakah kita makan itu benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Nabi SAW menjaga maksudnya batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sahabat Nabi, sahabat besar baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga begitu. Dia mempunyai seorang hamba yang bagi kepadanya apa yang dipanggil sebagai ghullah. Ghullah ni apa? Seorang hamba ni boleh diberikan kebebasan untuk bekerja
dalam masa yang sama bahagian pendapatan yang dia dapat dalam bekerja itu dibagikan kepada tuannya. Suatu hari hambanya ini bawa balik kepadanya satu makanan yang dia makan makanan itu tanpa menyoal dulu kepada hambanya. Jadi hambanya ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, selalunya apa yang aku bagi kepada engkau akan tanya daripada mana kamu dapat. Tapi kali ini engkau tak tanya." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, "Kerana aku sangat lapar, aku tersangat lapar sehingga aku tak sempat tanya engkau daripada mana. Jadi aku tanya kepada engkau daripada mana engkau dapat harta ni." Cerita hambanya ini menceritakan bahawa dulu di zaman jahiliah dia pernah melalui satu kampung, dan dia pernah menggunakan jampi dan mentera untuk menyelesaikan masalah penduduk ini, dan setelah itu berjaya, ataupun mereka daripada mentera dan jampi ini mereka berjaya. Jadi sekarang aku lalu di kampung tersebut, mereka memberi aku makan ini, seolah hadiah ini. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa gelisah dengan sumber makanan ini, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cuba memuntahkan balik apa yang dia makan. Apa yang dia makan itu dicuba memuntahkan balik. Sehingga dalam keadaan itu pun dia tak dapat mengeluarkan makanan yang dah ditelannya tu. Sehingga orang datang kepadanya, "Kalau kau nak mudah untuk muntahkan, minum air." Sehingga terpaksa Abu Bakar meminum air sebanyak-banyaknya untuk memuntahkan, dan akhirnya berjaya memuntahkan. Bila ditanya oleh sahabat-sahabat yang berada di sekeliling, "Wahai Abu Bakar, engkau telah memberatkan diri engkau dengan memuntahkan benda yang engkau telah makan." Abu Bakar kata apa? "Kalaulah terpaksa nyawa aku melayang pun untuk aku keluarkan makanan ini, makanan syubhah ini, maka aku akan buat. Kerana aku mendengar daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW yang saya sebut tadi? Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih." Setiap daging yang tumbuh daripada suatu sumber yang haram, maka neraka itu adalah layak baginya. Aku dengar sebegitu daripada Nabi SAW. Itulah menyebabkan aku cuba keluarkan. Aku keluarkan dan aku berjaya mengeluarkan apa yang aku makan daripada sumber yang syubhah. Itu Abu Bakar, sahabat Nabi yang ditarbih oleh Nabi SAW. Abu Bakar juga radhiyallahu anhu, ketika dia menjadi khalifah, urusan dia menguruskan hal umat Islam ini menyebabkan perniagaannya itu terabai. Akhirnya dia sibuk dalam masa yang sama dalam menguruskan urusan umat Islam, dia juga terlibat di dalam perniagaan. Sehingga Umar melihat dan Umar mengatakan, "Kenapa kamu tidak ambil Baitul Mal sebagai pendapatan kamu, sehingga tidak terabai urusan-urusan umat Islam?" Jadi Abu Bakar pernah bagi tahu dekat Aisyah. Umar kata kat aku macam tu. Suruh ambil harta Baitul Mal sebagai mengganti daripada dia menyibukkan diri dengan dalam perniagaan. Abu Bakar kata, "Aku terpaksa ambil. Kalau aku tak ambil, aku sibukkan dengan perniagaan aku sehingga terabai urusan umat Islam. Jadi aku ambil harta Baitul Mal sebagai bahagian pendapatan." Jadi Abu Bakar bagi tahu kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu aku lakukan." Maksudnya ada bahagian Baitul Mal untuk aku sebagai khalifah. Nanti kalau aku wafat nanti, kebun aku yang berada di sekian-sekian tempat itu aku wakafkan, kembalikan kepada Baitul Mal. Itu waraknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga setelah wafat Abu Bakar, Aisyah bagi tahu kepada Umar bahawa kebun ini telah diwakafkan oleh Abu Bakar ke Baitul Mal. Apa komentar daripada Umar Al-Khattab? Kata Sayyidina Umar,
Abu Bakar ini dia tak bagi peluang langsung untuk orang-orang bercakap-cakap tentang dia. Maksudnya untuk bercakap tak elok tentang dia, dia mengambil harta-harta ini. Harta Baitul Mal itu layak untuk diambil. Kerana apa? Kerana dia sebagai khalifah menguruskan urusan umat Islam. Tetapi waraknya Abu Bakar ini setelah wafatnya dia mewakafkan kebunnya kepada Baitul Mal. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waraknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam mereka menjaga batasan-batasan halal, haram tentulah mereka mengelakkan. Ini perkara-perkara syubhat yang mereka terus menerus jauhkan kerana bimbang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, siapa tak kenal Imam Nawawi? Dia tidak memakan, kata Imam Ibn Al-Attar menceritakan tentang gurunya itu Imam Nawawi. Dia kata Imam Nawawi ni dia tak di Damsyik dia tak makan buah-buahan di Damsyik. Bila ditanya kepada Imam Nawawi, kenapa kau tak makan buah-buahan di sini? Katanya di Damsyik ini banyak tanah-tanah wakaf. Banyak tanah-tanah wakaf. Dalam masa yang sama ada juga tanah-tanah yang dirampas oleh penguasa, tanpa restu daripada pemilik tanah tersebut. Dan di atas tanah-tanah tersebut ditanam pokok-pokok buah-buahan. Jadi bolehkah aku mengambil buah-buahan yang syubhah, yang bercampur antara buah yang baik dan buah yang ditanamkan di tanah-tanah yang dirampas ini? Itu Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang menjaga apa yang sumber yang diambil, sumber makanan yang diambil. Sehingga Imam Nawawi sendiri apabila mengajar di Darul Hadis Ashrafiyah itu tidak mengambil sebarang gaji khidmatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu waraknya para sahabat dan diikuti pula oleh ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi para nabi, dan mereka mewariskan waraknya daripada baginda Nabi SAW turun kepada para sahabat dan turun kepada para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Itu berkenaan dengan hadis yang kita bacakan malam ini. Apa yang kita dapat mengambil pengajaran daripada hadis yang kita bacakan malam ini adalah kita berhati-hati di dalam kita mengambil ataupun mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang luas. Jangan kita ini terpukau dengan sesuatu, dengan harta yang banyak tanpa kita melihat sumbernya. Kerana harta ini dia cepat mala, dia cepat kita condong. Mal itu harta, mal cepat kita condong kepadanya, cenderung kepadanya, sehingga kan diraikan oleh nafsu kita bimbang, akhirnya kita mengabaikan daripada mana sumber tersebut yang kita perolehi, dan sudah tentu dia mendatangkan kesan terhadap kehidupan kita, dan kita mengharapkan keberkatan di dalam kehidupan kita, dan keberkatan di dalam kehidupan itu banyak disumbang oleh rezeki yang kita perolehi. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini Nabi sebut innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tak terima melainkan perkara yang baik, perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Moga-moga hadis yang kita bacakan malam ini kita ambil manfaat bersama sebagai panduan di dalam kehidupan kita sehari-harian, dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberi kita taufik petunjuknya untuk kita sentiasa berhati-hati di dalam kerja buat kita, agar kerja buat kita ini sentiasa mengundang keredaan Allah Subhanahu wa taala,
dan kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu perkongsian kita pada malam ini, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.